Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak semua. Percayakah anda jika cikgu katakan anda sangat hebat kerana anda dengan hanya menekan brake dengan satu kaki anda mampu memberhentikan satu kereta yang besar. Apakah prinsip yang digunakan? So, mari kita lihat. Ini kita akan membincangkan tentang prinsip Pascal. Prinsip Pascal ada kaitan dengan tekanan. Tekanan. Okey, mari kita ingat semula tekanan ataupun P simbolnya for pressure equals to F bahagi dengan A. Okey, dan kita juga sudah belajar tekanan dalam cecair iaitu sama dengan rho GH. Okey, semua hari ini dalam prinsip Pascal kita mengaplikasikan rumus asal tekanan iaitu F daya bahagi dengan A luas. Pernahkah anda melihat mesin pengekstrak santan kelapa? Ini adalah mesinnya. Bayangkan orang dahulu kalau nak dapatkan santan, kita gunakan tangan untuk memerah. Jadi disebabkan adanya perubahan teknologi, maka ada orang mencipta mesin pengekstrak santan kelapa. Jadi ia menggunakan satu daya yang kuat untuk memerah kelapa. Jadi kita akan dapat santan yang lebih banyak. Okay, ia tak sama dengan tenaga manusia kan. Kita ni daya kita nak perah santan tu atau kelapa parut untuk dapatkan santan tu dayanya sangat sedikit. Tak sama seperti mesin. Okay. Ini pula adalah kerusi merawat pesakit gigi. Kalau anda, anak-anak pernah pergi ke berjumpa dengan doktor gigi, doktor akan tekan satu pedal untuk menaikkan kerusi. Bayangkan doktor hanya menekan dengan satu kaki saja, dia mampu mengangkat berat anda dan juga berat kerusi itu. Anda lihat sini, aktiviti 2.6 pada buku teks, apabila kita letakkan satu silinder, okay, disambung dengan omboh, kemudian kita akan tolak omboh ni. Okey, bila kita tolak, bermaksud kita berikan daya. Dan itu kan maksud daya, when you push or when you pull object, itu maksudnya kita akan menghasilkan daya. So bila kita tolak omboh, kita akan menghasilkan daya. Jadi kita nak dapatkan idea tentang bagaimanakah pemindahan tekanan dalam cecair. Bila kita tekan saja omboh ini, kita akan lihat, tapi sebelum itu, dalam silinder ni sebenarnya awak boleh je guna plastik pun boleh ya, ditebuk dengan lubang. Okay, lubang yang halus lah. Kemudian kita isi air, kita tolakkan, guna omboh untuk tolakkan. Jadi kita nak lihat bagaimana pengaliran air yang keluar daripada omboh. Daripada, maafkan cikgu, kita akan lihat bagaimana untuk melihat pengaliran air yang keluar daripada lubang-lubang yang halus. Apabila kita tolak omboh ini, kita menghasilkan daya. Daya, iaitu F. Okay. Jika awak lihat omboh ini ada luas. Ada luas di sini sebagai A. Okay. Omboh yang ditekan akan menghasilkan tekanan. Tekanan akan dihasilkan. Dan bila kita buat aktiviti ini, kita akan lihat apabila kita tekan saja omboh, air akan keluar pada setiap lubang yang halus ini. Ini bermaksud tekanan dipindahkan ke seluruh air secara seragam. Seragam maksudnya sama. Dan apa yang kita lihat, air akan terpancut keluar dari setiap lubang. Okay, dari setiap lubang ini, kita nampak air akan terpancut keluar. So, itu adalah bagaimana kita nak dapatkan idea untuk prinsip Pascal. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan prinsip Pascal? Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalih. Ya, bendalih.
bendali ini termasuklah cecair dan juga gas. Okay. Secara tertutup. Maksudnya mesti sistem itu mesti sistem yang tertutup. Okay. Ia akan, tekanan itu akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalin itu. So itu adalah maksud prinsip Pascal. Kita lihat dulu arahan dia step by step ya. Sediakan model sistem hidrolik ringkas. Okey, ini adalah sistem hidrolik ringkas terdiri daripada omboh kecil dan omboh besar. Okey, sistem ini adalah sistem yang tertutup ya. Setiap omboh itu disambung dengan satu tube silikon. Okey, pastikan aras air di dalam kedua-dua picagari adalah sama. So, jika awak lihat di sini, cikgu highlightkan ya, sekejap. Cikgu highlightkan di bahagian ini. Kita ambil mana? Okey, nampak ni. Disamakan dulu. Paras air ni kena samakan dahulu. Okey, arahan ketiga, step yang ketiga, letakkan pemberat berslot. Letakkan pemberat berslot 50 gram di atas omboh kecil. So, kita ada ni. Okay, kita letakkan satu pemberat 50 gram di atas omboh kecil. Yang keempat, tambahkan pemberat berslot 10 gram, 20 gram, 50 gram atau 100 gram di atas omboh besar sehinggalah aras air di dalam kedua-dua picagari menjadi sama semula. So kita akan letakkanlah, kena awak dalam eksperimen ini perlu di adjust. Sekejap ya, sorry. Kita adjust lah berapa nilai jumlah jisim dekat omboh besar ni supaya paras airnya akan sama semula. Okey. Okey, itu secara ringkas lah bagaimana aktiviti 2.1 ni untuk dibuat. Nanti kita akan cuba buat bila sekolah buka nanti ya. Alright. Untuk itu, sebelum kita terangkan tentang, awak tahu sistem hidrolik ini kita panggil sebagai sistem pengganda daya, kita nak pergi dulu bagaimana nak menerbitkan formula bagi prinsip Pascal. Kita katakanlah ini adalah sistem hidrolik di mana dia ada dua omboh. Ini omboh yang kecil, ini omboh yang besar, di mana omboh besar ni kita letakkan beban untuk kita mengangkat. Omboh yang kecil kita tolak, kita berikan tekanan daya untuk tolak omboh kecil, di mana omboh kecil mempunyai luas permukaan A1. Okey. Di sini pula adalah omboh besar. Omboh besar mempunyai luas permukaan A2 dan apabila kita tekan saja, kita berikan daya, kita tolak omboh kecil ke bawah, automatically omboh besar akan naik ke atas. Okey. Jadi, apa yang kita faham, Pascal mengatakan bahawa dalam satu sistem yang tertutup, tekanan yang dipindahkan dalam bendalin adalah secara seragam. Jadi kita boleh katakan tekanan pada P1 sama dengan tekanan pada P2. Jadi tekanan, rumus tekanan adalah F bahagi dengan A. Jadi F1 sama dengan A1. Bermaksud tekanan yang dihasilkan di sini adalah sama dengan P1. Tekanan yang dihasilkan pada omboh 2 adalah P2. So, F1 bahagi A1 samalah dengan F2 bahagi dengan A2. Jadi, ini adalah formula untuk prinsip Pascal. Okay. Dalam peperiksaan, pastikan awak mengeja Pascal itu dengan betul kerana ia adalah nama saintis. Ya. Nama tak boleh salah lah, kena eja dengan betul. Okey, dalam sistem hidrolik kita panggil sebagai sistem pengganda daya. Sistem pengganda daya. Ya Allah, kenapa dia jadi begini? Baiklah, dalam sistem hidrolik
kita juga panggil sebagai sistem itu satu sistem pengganda daya. Apabila nilai luas permukaan A2 adalah lebih besar daripada A1, daya ke atas omboh F2 adalah lebih besar daripada daya ke atas omboh input F1. So bagaimana kita nak dapatkan? Ia adalah daripada formula prinsip Pascal iaitu F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Jadi kita nak tinggalkan F2 ni, okay, maka F2 sama dengan F1 bahagi A1 darab dengan A2. So kita darab silang sebenarnya. Okey, jadi kita ringkaskan jadilah A2 bahagi dengan A1 darab F1. Jadi nampak pula di sini. Jadi anak-anak, nilai faktor kesimpulan pada hari ini, pastikan anak-anak tahu tentang apakah itu prinsip Pascal, iaitu prinsip yang menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalur yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalur itu. Jadi, kita tahu P1 sama dengan P2. Jadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah formula untuk prinsip Pascal. Dan jangan lupa kita juga ada dalam sistem hidrolik kita panggil faktor pengganda daya, faktor pengganda daya iaitu A2 bahagi dengan A1. Okey. Okey, kita tunggu video yang seterusnya untuk membincangkan bagaimana nak mengaplikasikan formula prinsip Pascal dalam soalan. Okey, sampai situ dulu. Assalamualaikum.